أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa,
Allah yang Maha Perkasa, Ya Allah yang Maha Membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka taman-taman syurga yang penuh nikmat di sisi Tuhan mereka. Patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang-orang yang berdosa, yang kufur ingkar? Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salahnya itu? Adakah kamu mempunyai sebuah kitab dari Allah yang kamu baca dan pelajari? Bahawa dalam kitab itu membolehkan kamu mendapatkan apa sahaja yang kamu pilih? Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari kami, yang tetap hingga hari kiamat, menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan? Bertanyalah kepada mereka, siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin betulnya hukum? Oh, mereka akan mendapat
di akhirat apa yang didapati oleh orang-orang Islam? Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sepaham dengan mereka? Kalau ada, maka hendaklah mereka membawanya jika betul mereka orang-orang yang benar. Ingatkanlah orang-orang yang tidak beriman akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat dan mereka diseru supaya sujud, maka mereka tidak dapat melakukannya sampai pandangan mereka tunduk malu serta mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru supaya sujud, tapi mereka enggan sedang mereka dalam keadaan sihat. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Qalam. Surah yang ke-68 pada juzuk yang ke-29, bermula ayat yang ke-34 sehingga ayat 43. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan balasan orang-orang yang bertakwa dan menolak dakwaan orang-orang kafir bahawa mereka di hari akhirat kelak akan sama dengan orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat kelak. Orang-orang yang dahulunya engkar kepada Allah, maka diperintahkan untuk taat kepada Allah dengan maksud menghina mereka. Dan mereka gagal untuk melakukannya, sebagaimana mereka tidak melakukannya dengan pilihan mereka pada kehidupan mereka di dunia dahulu. Kata Allah, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan yang mentaatinya di negeri akhirat kelak syurga-syurga yang di dalamnya cuma kenikmatan yang tidak akan habis dan tidak akan berkurangan, dan tidak ada yang mengganggu kenikmatan tersebut atau tidak ada yang mengurangkan kenikmatan tersebut. Kata Imam Muqatil ketika mana turunnya ayat ini, lalu orang-orang kafir Mekah berkata kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagaimana Allah melebihkan kami di dunia atas kamu, kami banyak harta, banyak anak, maka akhirat kelak juga kami pasti akan mendapat kelebihan yang sama, lebih baik daripada kamu. Kalau sekiranya pun kami tidak lebih baik pada kamu, maka kami paling kurang pun sama dengan kamu. Bila Allah Ta'ala sesudah memberi amaran kepada orang kafir bahawa mereka bukan sekadar disediakan dengan azab akhirat yang dahsyat, bahkan di dunia lagi mereka akan diberikan azab dunia. Bila kita baca semalam tentang ataupun kemarin tentang Ashabul Jannah, pemilik jannah ataupun pemilik kepada kebun dan ladang, yang bila mana Allah memberi perumpamaan orang-orang kafir itu yang sentiasa merancangkan kejahatan, kelak mereka akan mengalami kegagalan walaupun dengan sekadar niat, sebagaimana niat pemilik ladang-ladang yang tidak mau memberi sedekah kepada orang miskin, akhir kebun mereka terbakar. Lalu Allah Ta'ala menyebut analogi ini dengan firman-Nya, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ini baru perumpamaan azab di dunia, akhirat yang menanti lebih dahsyat. Artinya, apapun perancangan orang kafir dan kejahatan mereka terhadap umat Islam, terhadap kebaikan, nescaya mereka akan menuainya di dunia, kesan kejahatan tersebut. Dan akhirat nanti disediakan dengan lebih dahsyat. Maka Allah Ta'ala selepas itu menyebut, sebagaimana kebiasaan Al-Quran, bila diberi amaran maka dia akan sebut tentang kelebihan orang-orang yang taat. Dengan firman-Nya, bagi orang yang bertakwa itu ada syurga yang sentiasa punya nikmat. Bila Allah menyebut tentang jannatin na'im, iaitu taman-taman, kebun-kebun syurga yang penuh dengan kenikmatan, yakni kenikmatan yang tidak akan berkesudahan dan tidak akan berkurangan dan tidak dicampuri dengan perkara-perkara yang boleh menghilangkannya. Kalau kita lihat nikmat di dunia, dia bersifat hilang.
Dia bersifat sementara. Dan dalam nikmat dunia itu dia ada kekeruhan dia. Maksudnya dia ada kekurangan dia. Mudaratnya dan sebagainya. Manakala syurga kenikmatannya tidak ada benda itu semua. Baik, bila turun ayat ini, orang kafir mencemuh orang Islam. Dia kata, kami kat dunia pun lebih hebat pada kamu. Nanti bila mati, akhirat, dengan tujuan mempersendakan. Kami pasti akan lebih hebat pada kamu. Kalau tak hebat pun samalah. Lalu Allah turunkan ayat berikutnya. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kamu menyangka bahawa kami akan menyamakan antara balasan antara orang yang taat kepada Allah dengan orang-orang yang derhaka? Anggapan kamu bahawa kami akan samakan hanya satu dakwaan mulut semata-mata. Ni jenis orang yang suka-suka hati nak cakap apa. Mereka pun cakap dengan kesombongan mereka, akhirat kelak pun kami pun akan lebih pada kamu. Sebagaimana dunia kami lebih pada kamu. Dan kalaupun tak lebih, kami macam kamu dapat. Tak mungkin kami kena azab. Sebagaimana mereka lihat di dunia, mereka tak kena. Dalam situasi belum datang bala pada mereka. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, apakah kamu menyangka kami akan buat sama? Malakum kaifa tahkumun. Apakah asas hukuman yang keluar daripada mulut kamu ini? Asas secara akal ataupun apa sumber-sumber yang menyatakan kamu melakukan demikian? Baik, seorang bila mendakwa dan berkata sesuatu, maka kita akan tanya sumbernya apa? Sumber. Terutama dakwaan-dakwaan yang bersifat perkara gaib ataupun bersifat meletakkan diri kamu istimewa. Saya ni kalau pergi ke satu tempat, semua orang akan muliakan saya. Baik, asasnya di mana? Sumbernya di mana? Bila orang kafir kata kami akhirat kelak, kalau kami kembalilah, kami akan lebih hebat pada orang beriman. Sebagaimana dunia kami lebih kaya, lebih banyak anak. Kalaupun tak sama, kalaupun tak lebih kami sama. Lalu kata Allah, malakum kaifa tahkumun. Asas apa yang kamu gunakan untuk meletakkan hukuman ini? Untuk menentukan apa yang kamu ucapkan ini? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Di sini Allah letak asas-asas, sumber-sumber bila seorang nak bercakap. Apakah mereka ada kitab yang diturunkan kepada mereka? Sebab bila bercakap tentang perkara gaib, sumbernya dari Allah. Bila sumbernya dari Allah, yakni wahyu. Maka wahyu itu ialah kitab yang diturunkan. Apakah mereka ini ada kitab yang mereka belajar? Allah Ta'ala bukan sekadar menyebut kitab atau wahyu. Allah juga sebut belajar tak? Kerana seorang barangkali kata, oh ini ada dalam kitab. Kamu belajar tak? Kamu baca tak? Memang ada yang kitab, baca tak? Faham tak? Sebagaimana Yahudi mendakwa, sebagaimana Kristian mendakwa dalam kitab mereka. Maka kata Allah, tadrusun, belajar. Tengok dalam tu, sumber tu. Kemudian kata Allah, innalakum fihi lama takhayyarun. Untuk kamu pilih mengikut hawa nafsu kamu. Baik, kalau sekiranya ada kitab yang mengatakan kamu masuk syurga, katakan, ianya kamu pilih ikut suka kamu tanpa kamu lihat sebelumnya. Apa dia syarat orang masuk syurga? Baik, dia orang tengok, okey, orang kalau kerja ni gajinya 10,000. Oh, kami pun bolehlah 10,000. Tapi syarat nak kerja tu apa? Syarat bagi orang nak kerja tu. Dia kena ada CJ apa? Dia ada pengalaman apa? Dia melihat pada natijahnya. Baik, kita masuk syurga. Bila Allah kata Allah akan masukkan hamba-Nya dalam syurga. Baik, Allah masukkan dalam syurga betul. Tapi syaratnya apa? Apa syaratnya? Beriman pada Allah, mentaati perintah Allah. Bukannya lawan perintah Allah kemudian masuk syurga. Karena itu Allah tanya, sumber pertama, apakah mereka ada kitab? Kemudian Allah tanya, mereka belajar ke? Kemudian Allah tanya, mereka suka-suka ke nak pilih apa yang ada dalam kitab? Sebagaimana Yahudi pilih-pilih, sebagaimana Kristian pilih-pilih. Allah Ta'ala mencela golongan yang memilih-milih isi kandungan kitab dengan firman-Nya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Apakah mereka nak beriman sebahagian kemudian kufur dengan sebahagian? Dan tidak melakukan demikian, melainkan dia akan mendapat kehinaan di dunia dan hari kiamat kelak dia akan dihukum dengan lebih dahsyat dengan apa yang mereka lakukan.
Artinya Allah Ta'ala tanya dengan 3 perkara. Ada kitab tak? Sebut kitab. Belajar tak? Kemudian kamu pilih ni asasnya apa? Kemudian kata Allah, am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkum, atau mereka ini ada suatu perjanjian khusus dengan Allah yang telah dimeterai, yang menjelaskan bahawa mereka ini akan dimasukkan dalam syurga, ataupun mereka melakukan mengikut hawa nafsu mereka. Baik, kalau tak ada kitab, apakah mereka ada satu surat perjanjian? Ini Allah tanya orang kafir yang mendakwa dengan dakwaan tersebut. Kalau kamu tak ada sumber kitab yang mengatakan kamu akan masuk syurga, apakah ada satu perjanjian khas yang dibuat untuk kamu masuk syurga? Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Wahai Muhammad, tanya kepada mereka semua, ataupun ada seorang yang sanggup menjamin kamu. Za'im, yang ini penjamin. Ada penjamin tak? Kalau kita tak ada, perjanjian pun tak ada. Ada tak seorang yang kata yang boleh jadi penjamin? Siapa dia yang jamin tu? Apakah mereka ada satu za'im, yang ini penjamin, yang kata saya jamin awak masuk syurga? Apakah ada benda itu semua? Lalu kata Allah Ta'ala, am lahum syuraka, atau mereka ada tuhan-tuhan lain yang mereka sembah, sekutu-sekutu yang lain. Falyatu bisyurakaihim, maka tunjukkan dan bawakan sekutu-sekutu itu. In kanu sadiqin, kalau benar apa yang mereka dakwakan. Allah SWT menyebut 4 perkara, 5 perkara kepada orang kafir yang mengatakan bahawa mereka juga akan masuk syurga. Dan mereka juga akan mendapat keistimewaan sebagaimana orang beriman. Sama atau lebih? Maka Allah sebut 5 asas ini untuk mereka jawab. Kitab ada tak? 1. Dan kita dah sebut syarat-syarat kitab ni, belajar dan tidak pilih sewenang-wenangnya. Kerana orang beriman, bila mereka berpegang dengan Al-Quran, mereka belajar dan mereka tak pilih hukum. Bab semayang pilih, bab puasa pilih, bab ni tak pilih. Itu bukan orang beriman. Sebagaimana berlaku pada ahli kitab. Mereka pilih tu, pilih ni, yang ni tak pilih. Bila ayat tentang zina, mereka tak pilih. Mereka datang jumpa Nabi SAW, membawa lelaki dan perempuan yang berzina. Lalu kata Rasulullah, hukumlah dengan apa yang tercatat dalam Taurat. Lalu mereka pun sebut, hukumnya ialah mereka ini dihitamkan wajah, dia letak di atas kaldai, dia arak di kota. Sampai tangan mereka menutup pada sebahagian hukum yang lain. Kata Abdullah bin Salam, wahai Rasulullah, suruh mereka angkat tangan. Maka bila dia angkat tangan, kemudian dia rejam sampai mati. Yang tu mereka pilih. Tutup yang sebelah. Sebagaimana yang lain, sebagaimana Kristian pilih. Dalam istilah anak Allah, anak Tuhan. Walhal ta'bir dalam kitab mereka atau dalam New Testament mereka sebut anak Allah bukan pada Nabi Isa saja. Termasuk pada Nabi Ilyas. Termasuk pada Nabi-Nabi lain. Tapi oleh kerana mereka nak pegang akidah Isa itu anak Tuhan, yang tu diabaikan. Padahal istilah anak Tuhan itu yang memberi maksud hambanya. Untuk menunjukkan kasih. Untuk menunjukkan kasih dan rahmat Allah. Lalu mereka pun lihat, oh ini bukti ada istilah anak Tuhan, Son of God dalam kitab Bible. Walaupun kadang Son of God juga digunakan untuk Nabi Ilyas. Dan Nabi-Nabi yang lain. Hatta kepada orang-orang yang beriman. Apakah itu semua anak-anak Tuhan? Tak, Nabi Isa saja. Kerana mereka pilih. Takhayyarun. Maka ini penyelewengan yang berlaku kepada orang yang ada kitab. Kerana mereka tak belajar dan kerana mereka suka memilih hukum. Bagi musyrikin Mekah pula, langsung tak ada langsung. Kitab pun tak ada. Bagi yang lain, Allah Ta'ala sebut 2 syarat yang kita katakan tadi. Kemudian Allah menyebut yang kedua, ada tak perjanjian sebagai satu jawapan pada golongan musyrikin Mekah yang kata kami juga masuk syurga. Ada perjanjian tak? Mereka pun tak tahu syurga sebelum Nabi SAW datang untuk cerita tentang syurga dan neraka. Kerana kehidupan mereka cuma dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Ilmu mereka hanya ilmu dunia. Tuan-tuan orang kafir, mana mereka cerita syurga neraka? Mereka tak ada ilmu tu.
Tak ada. Mereka cuma cerita dunia kaya tak kaya. Mereka cuma cerita dunia ini mereka bahagia tak bahagia. Kalau tak dapat sini mereka pun kecewa. Orang beriman yang cerita tentang syurga neraka. Tiba-tiba mereka nak join sekali. Kami pun masuk syurga juga. Itu mereka marah kita panggil di kafe. Marah nak panggil kafe. Dah memang kafe. Takkan nak panggil kamu orang beriman. Sebab kamu tak percaya benda ni. Tak, jangan panggil kafe nampak kasar. Panggil non-Muslim. Non-Muslim. Marah panggil kafe. Dalam Quran sebut perkataan kafe. Ada orang Islam yang bahalu pun sekali cakap, tak boleh kasar. Sedangkan Allah yang maha lembut yang menyebut kalimah tu. Kafir. Ni kalau buat mencarut apa tak kasar. Maki hamu. Sebut je kafir, kasar tu. Walau itu bukan ayat kita reka. Bukan kita yang sebut kalimah kafir itu, kita tak sebut. Allah sebut. Lalu kita menggunakan kalimah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan pada orang kafir. Allah menyebut dengan jelas, katakan pada orang kafir. Dan ayat ni diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah ketika orang Islam minoriti, bukan majoriti. Patutnya tengah minoriti yang sebut kafir, katakanlah pada non-Muslim. Qul ya, bukan qul ya ayyuhal kafir, qul ya ayyuha ghairul muslimin. Katakanlah kepada yang bukan Islam. Di Mekah dengan minoriti, tunjuk satu stand ataupun satu attitude yang kuat, mauqif yang kuat. Apatah lagi di Madinah ketika mana memerintah. Untuk menunjukkan istilah kafir. Ini bukan istilah keras. Ini istilah hakikat. Kafir. Kerana ayat-ayat dalam Quran sebut orang kafir masuk neraka. Nanti kita tak jumpa dalam Quran bahawa orang kafir masuk neraka. Sebab dalam Quran tak sebut orang bukan Islam masuk neraka. Dia sebut orang kafir. Jadi orang bukan Islam tak masuk neraka. Yang masuk neraka orang kafir. Dah dipusing situ pula. Allah sebut dalam Quran dengan jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir sama ada di ahli kitab ataupun yang menyekutukan Allah dalam neraka jahanam. Ya, bagaimana Allah menyebut siapa orang kafir? Kalangan ahli kitab orang kafir. Ahli kitab orang kafir. Dan orang yang menyembah lain pada Allah kafir. Tapi mereka cuba buat kalimah ni. Yang kita katakan yang gila-gila undi pula nak tahankan non-Muslim. Tak kena gunakan perkataan kafir. Ini istilah Quran, bukan istilah mana-mana direka oleh parti politik ke, direka oleh individu yang benci sangat ke orang kafir ke, tidak. Ini istilah yang Allah gunakan pada hamba-hambanya. Wa hamba-hamba ini, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah sebut dalam surah At-Taghabun, di kalangan kamu ada yang kafir, kalangan kamu ada orang beriman. Allah sebut kalangan kamu ni ada kafir, ada beriman. Dua je. Yang beriman sini tempat, yang kafir sini tempat. Maka ini satu benda yang jelas dalam wahyu Allah Ta'ala. Dan orang-orang kafir kat Mekah dia tak marah kena panggil kafir. Cuma dia nak masuk syurga juga, itu je masalah dia. Marah. Abu Lahab tanya Muhammad, kenapa kamu panggil aku kafir? Panggillah aku non-Muslim. Nah, mereka tahu kan mereka tidak mau dipanggil dengan nama orang beriman. Mereka tidak beriman dengan apa yang beriman beriman. Bukan mereka berkata, kami dengan apa yang kamu imani kami kafir. Dan kafir mana kami tak percaya. Kafirun daripada kafara yakfuru, tak nak percaya. Yang kamu percaya, kami tak percaya. Oleh kerana kamu tak percaya, bahasa Arab sebut kafir. Kamu tak percaya. Pada perkara yang bersifat hukum akidah. Pada perkara yang menyebabkan beza Islam dan juga bukan Islam. Ataupun orang kafir. Maka bila kita sebut kitab pun tak ada, kamu cakap. Janji sumpah pun tak ada. Perjanjian pun tak ada. Maka tak ada penjamin pun tak ada. Tinggal satu lagi. Berhala-berhala kami yang kata begitu. Kami akan masuk. Lalu mereka bercakap dengan bahasa berhala mereka. Walau berhala mereka tak bercakap. Tak, Tuhan kami yang kata. Tuan-tuan, bila kita sebut Tuhan kita yang kata, maka sumber kita Al-Quran. Tuhan kata. Kita tak akan kata benda yang tak ada sumber. Sebab itu pembohongan atas nama Tuhan. Baik, ketika mana orang kafir yang semua berhala Tuhan kata. Bila Tuhan kamu kata, berhala kamu kan tak cakap. Apakah kamu ada kitab? Tak ada kitab. Tapi Tuhan kami kata. Bukan Tuhan kamu kata. Nenek moyang kamu kata. Kerana Tuhan kamu tak boleh bercakap. Tapi mereka tak kata Tuhan kami cakap. Tuhan kami suruh. Walau tidak ada perkataan tersebut. Lalu kata Allah, baik, kalau kamu kata Tuhan ini yang namanya berhala. Dengan firman am lahum syuraka. Baik, mereka hanya berpandukan kepada berhala-berhala mereka. Faliyatu. Nanti akhirat kelak.
bawalah berhala-berhala itu sama kamu. Ini jawapan tuntas Allah Ta'ala kepada orang kafir. Yang jawapan pertama, kitab tak ada. Perjanjian tak ada. Penjamin pun tak ada. Baik, tinggal lagi kamu kata berhala kami lah. Baik, nanti bawa berhala tu sekali, ngada Allah akhirat kelak, maka buktikan bahawa berhala kamu ini menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yukshafu an saq, hari yang penuh dengan kedahsyatan. Wa yud'auna ila sujud, dan ketika itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak pernah sujud, Allah menyebut perkataan sujud. Kerana tidak ada yang sujud sempurna selain daripada orang beriman. Baik Kristian, baik Yahudi, apatah lagi penyembah berhala. Tidak ada yang paling sujud sempurna. Sujud dengan makna sujud yang sebenar. Bukan secara perbuatan semata-mata, tetapi secara makna sujud itu. Memperhambakan diri pada Allah. Bukan sujud saja perbuatan saja yang tak ada orang buat. Melainkan orang beriman. Kerana itu Allah menyebut perkataan sujud di sini. Kerana kedudukan sujud yang mulia. Kan tempat hampir seorang kepada Allah secara rahmatnya ialah ketika sujud. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kedudukan paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika mana dia sujud. Maka Allah kata hari nanti, perkataan yauma yukshafu an saq, hari di mana kedahsyatan, keadaan begitu dahsyatnya hari kiamat. Mereka ini diperintahkan untuk sujud, fala yastati'un. Mereka tidak mampu sujud. Dijadikan belakang mereka itu kepingan keras. Contoh kalau orang kena slip disc. Orang kena slip disc kan dia tak boleh nak bongkok dah. Kelak orang-orang kafir ini Allah akan jadikan belakang mereka ini satu lapisan yang keras. Belakang ni satu lapisan yang keras sehingga tak mampu mereka nak even rokok pun tak boleh. Dia jadi keras. Lalu Allah Ta'ala mencela mereka. Sujud sekarang. Sujud sekarang. Sebab mereka kata kami benar salah. Allah menggambarkan keadaan mereka. Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mungkinu. Wahai Tuhan kami dengar, kami dah lihat, kami dah yakin. Pulangkan kami dunia, kami akan beriman. Allah kata kalau betul kamu dah yakin, percaya, cuba sujud sekarang. Tujuan beriman yang lain, hari itu Allah Ta'ala mengangkat ibadat mereka dengan mengizinkan mereka sujud. Tuan-tuan, ibadat tidak ada di akhirat kelak. Yang ada cuma di dunia. Tetapi bila Allah Ta'ala nak muliakan atas pelakuan dahulu yang mereka buat di dunia. Kerana sepakat ulama,
amalan terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba ialah sembahyang. Sabda Nabi SAW, khairu mawdu'in as-salah. Sebaik-baik ibadat yang dilakukan sembahyang. Dan Allah sebut dalam Quran, wala zikrullahi akbar. Dan menyebut nama Allah itu, yakni sembahyang, adalah zikir paling agung. Dan Allah sebut dalam Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sembahyang itu benda paling besar sekali dan paling berat yang hanya boleh dilakukan oleh orang khusyuk. Dan Rasulullah menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama, Allah Ta'ala akan hisab orang-orang beriman, manusia, ialah dengan ibadat solatnya. Kalau bagus solatnya, maka bagus semuanya. Maka Allah Ta'ala, waktu mana memerintahkan orang beriman untuk sujud, bukan kerana nak suruh dia melakukan ibadat yang mereka lakukan di dunia, melainkan untuk memuliakan apa yang mereka lakukan di dunia. Kerana ini sujud benda yang paling mulia. Dalam sembahyang kita dah sebut, tempat paling mulia sujudnya. Lalu Allah Ta'ala menyuruh orang beriman buat benda tu. Bagi membezakan dia dengan orang-orang yang kufur ingkar. Maka orang beriman berbangga dengan sujud. Sebagaimana mereka dahulu istiqamah sujud pada Allah. Akhirat kelak mereka melakukan dengan sebangga. Kerana Allah memuliakan ibadat ni. Kita tahu akhirat kelak memang dah tak ada dah. Tak ada lagi apa disebut taklif. Taklif cuma di dunia. Mayang, puasa, zakat, haji, itu taklif. Akhirat kelak tak ada benda tu. Tetapi mereka melakukan sebagai satu kemuliaan. Sebagai satu kemuliaan. Maka Allah Ta'ala menyebut yang paling mereka dimuliakan ialah sujud mereka pada Allah. Kerana itu kita lihat bagaimana Nabi SAW. Antara perkara yang paling Nabi suka, solat. Wa ju'ilat liyas salat qurrata aini. Dijadikan bagiku solat benda yang paling aku suka sekali. Perkataan qurrata ayun, penenang hati, seronok. Benda paling seronok buat, solat. Dan Nabi SAW bukan solat kerana taklif yang menjadi kebiasaan bebanan bagi seorang hamba, tapi Rasulullah melakukan sebagai satu tashrif, kemuliaan sebagai seorang Rasul. Macam kita solat ni taklif kita lah. Rasul ni ialah tashrif, kemuliaan. Sebagaimana pada malaikat mereka solat sebagai tashrif. Mereka bukan solat sebagai taklif. Maksud tashrif ialah mereka melakukan dengan penuh rasa kemuliaan. Mereka tak akan mungkin tinggal sekalipun dikatakan hukum yang tidak wajib. Macam kita ni taklif. Kalau kita tinggal bila tak wajib. Lalu kita pun buat macam ni bila hukumnya begitu, berubah. Maka Nabi SAW. Sebab itulah disebut dalam hadis. Innal anbiya ahya'un fi kuburihim wa hum yusallun. Para Nabi, mereka hidup dalam kubur masing-masing dalam keadaan sembahyang. Kita dalam kubur tak sembahyang. Kerana benda itu dah habis. Para Nabi, mereka dalam kubur hidup dan sembahyang. Mereka bukan hidup dalam keadaan sebagaimana orang beriman hidup dalam kubur. Diluaskan, dilapangkan, bergembira, berseronok. Kerana keseronokan pada Nabi ini pada solat. Hatta walau mereka dah mati. Kita ni, memanglah kita sembahyang, sebagainya. Tapi tetap, kerana nafsu yang ada pada kita, menyebabkan iman kita naik turun. Maka bila sampai waktu di mana waktu ujian sudah tamat, maka Allah Ta'ala memberikan kita merasai nikmat apa yang kita nak menikmati, tapi kita terpaksa meninggalkan kerana ibadat. Tapi para Nabi, solat itu sendirilah nikmat. Bagaimana mereka boleh tinggalkan sesuatu yang jadi nikmat? Lalu mereka dalam kubur tetap sembahyang. Kita dalam kubur dah tak sembahyang. Kita dalam kubur menikmati. Para Nabi mereka menikmati solat. Lalu mereka kekal solat. Dalam situasi mana pun. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, khasyi'atan absaruhum. Mata-mata mereka tunduk hina. Bila disuruh sujud, sebagai tamparan yang hebat. Tarhaquhum dhillah. Mereka diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu, kerana dahulu mereka yud'auna ila sujud, diperintahkan untuk sujud. Maksud diperintahkan untuk sujud ialah diperintahkan untuk beriman pada Allah. Dan bila beriman pada Allah disebut dalam hadis ketika Rasulullah hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Dan juga Ali bin Abi Talib ke Yaman. Dan juga Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Kata Nabi SAW kepada mereka, pada pendakwah, pertama ajaklah mereka untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah. Yang kedua, sesudah mereka beriman, suruh mereka solat. Suruh mereka solat. Dan yang ketiga, beritahu mereka
harta mereka diambil daripada orang kaya, dipulangkan kepada orang miskin. Ini zakat. Mula kalimah syahadah, kemudian sembahyang. Terus, sebab itu dalam pandangan ulama ataupun dalam mazhab fiqh kita, seorang bila masuk Islam, maka wajib dia ajar dia solat lepas tu. Kalau sekiranya waktu untuk solat masih ada, maka dia suruh solat. Dia suruh solat. Waktu solat tu masih ada. Dia boleh mampu untuk solat, maka dia ajar. Kalau dia tak boleh baca Fatihah, maka dia berdiri pada kadar Fatihah. Kalau dia mampu berzikir, zikir. Tak mampu, dia berdiri pada kadar Fatihah. Kemudian dia rokok dan sebagainya. Itu aja. Tengok ada anak murid saya masuk Islam. Masuk Islam tu kita ajak dia solat. Ustaz tak erti lagi ni, baca ni tak apa. Ikut je, ikut. Jadi bila sembahyang dia pun ikut. Bila ikut dia kena tengok. Jadi orang pun jadi macam pelik. Siapa pula tengok orang sembahyang? Saya kata dia orang ni baru masuk Islam. Dia pelik lah. Dia tengok. Pergerakan dia buat. Dan dalam masa seminggu dia hafal Fatihah. Dalam masa sebulan dia hafal tahiyat. Tapi dia sembahyang dan berdiri. Saya kata berdiri pada kadar orang baca Fatihah. Orang rokok lah. Wajib. Itu ajar mereka. Terus mereka perlu ada sesuatu yang membina hubungan mereka dengan Allah. Bukan ajak masuk Islam, okay, sembahyang tahun depan lah sembahyang. Kan begitu. Rasulullah tu direct kata pada pendakwah-pendakwah, kadang-kadang sahabat, lepas ajar, mengucap tu ajar dia sembahyang. Kemudian beritahu mereka harta diambil daripada orang kaya, diberikan kepada orang miskin sebagai satu zakat yang wajib. Ini 3 asas yang belajar kepada para pendakwah. Supaya siapa yang berdakwah kepada orang-orang yang baru meluk Islam, dia tak pergi pada benda kecil-kecil tu. Tak cerita yang boleh makan apa, tak boleh makan apa, itu benda kecil. Pergi kampung orang asli atau pergi tempat orang asli, ajar ni tu. Jangan beritahu pertama, jangan makan monyet. Jangan makan monyet, jangan makan ulat gonggok, sekian-sekian. Tak, itu makanan dia. Dalam tu tak ada KFC, hutan. Dia dalam tu tak ada nasi kawuk, tak ada dalam tu. Apa ni, soto station pun tak ada dalam tu. Dia ada soto monyet dia ada. Dia ada benda-benda macam gini. Kita tak tekan bab makanan. Tak tekan bab bersunat dulu ke, kena bersunat. Tok Mudin pun mula ada dalam tu. Tekankan tentang 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Kalau dia harta, beritahu tentang zakat. Dan zakat ini konsepnya nak beri orang miskin di kalangan kamu. Bukan zakat tu beri kepada kami. Kamu. Dan benda tu memang dipraktik. Orang kaya memang tolong orang miskin. Dah tolong dah. Cuma ni secara lebih proper. Dengan kadar yang tetap setahun. Dan kalau kita tahu orang kaya, memang dah biasa tolong orang miskin. Tok-tok batin yang kaya-kaya, dia tolonglah. Anak-anak batin ni. Orang asli ni dia akan tolong. Cuma nak beritahu secara proper. Bak makanan, bak pakaian, itu dikemudiankan. Di sembahyang ditutup aurat. Lepas tu, okey, kita pulang pada dia untuk sementara. Kemudian boleh ada proses. Pakai tadarus. Jadi kalau kita berdakwah pada orang bukan Islam, tadarus ini asas yang kita kena tahu. Bukan terus kita menyentuh hal-hal kecil. Terus bak khilaf pak mazhab dulu aja. Dia cuma tahu benda secara yang asas. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wahum salimun, dalam keadaan mereka dahulu boleh sujud kepada Allah dengan tubuh badan yang sihat, dengan akal yang sihat. Tiada langsung penghalang untuk mereka sujud kepada Allah. Kata Imam Nakhai dan Imam Sya'bi, yang dimaksudkan sujud dalam makna dalam firman Allah Ta'ala, ay salawatul mafrudah, yakni sembahyang yang difardukan 5 waktu. Maka secara khulasahnya, mereka diminta sujud pada Allah secara ibadat dan taklif, tetapi mereka menolaknya di dunia, dan hari ini mereka diminta sujud sebagai satu penghinaan pada mereka. Kan dahulu mereka tidak mau sujud kepada Allah. Ini penghinaan. Sujud sekarang, kalau mereka cuba sujud, lalu mereka tidak mampu sujud. Maka inilah balasan bagi orang-orang kafir. Penghinaan pertama mereka, bila mereka menyesali kekufuran mereka dan meninggalkan perbuatan ibadat solat mereka, maka Allah Ta'ala suruh mereka sujud untuk menambahkan lagi kehinaan mereka di hadapan orang yang pernah mereka hina solat. Sebab orang kafir, antara benda yang mereka hina orang Islam ialah ketika mana orang Islam sedang solat. Lalu akan mereka menghina orang Islam. Hatta mereka kata, kita akan serang orang Islam ketika mana mereka solat. Hatta mereka ingin untuk bom masjid-masjid Islam. Kata kita, tak ada pun Islam diajar untuk bom gereja ke dan sebagainya, tak ada. Bahkan Rasulullah melarang kita membunuh orang yang berada dalam gereja, yang berada di tempat peribadatan. Tapi orang kafir dia cenderung dalam memusuhi orang Islam, masjid mesti nak bom. Akhirnya senang je sebab ada apa? Pengganah dekat situ. Senang jawapan. Kalau jenis Israel punya alasan, semua benda sebab ada Hamas. Kenapa bom hospital ada Hamas dalam tu? Kenapa pula bom masjid pun ada Hamas dalam tu juga?
Kenapa? Semua ada Hamas. Semua ada Hamas. Dalam botol susu baby pun ada Hamas dalam tu. Dia bom juga botol susu tu. Sebab ada Hamas dalam tu. Ni perempuan mengandung dalam perut tu ada Hamas dalam perut dia. Dia bunuh dia, dia tikam dia. Sebagai peristiwa terbaru. Ada seorang perempuan yang mengandung 8 bulan di Dufah Gharbiyah di tepi barat. Dibunuh oleh penduduk haram Yahudi. Ditikam perut ni, mati. Dan perempuan yang nak hantar anak di sekolah. Mengandung 8 bulan, ditikam, mati. Tanpa dibicarakan dan tanpa ditangkap. Kerana bagi mereka semuanya halal. Membunuh orang tu halal, termasuk orang mengandung ke perempuan. Lepas tu kita tak heran bila mereka membunuh kanak-kanak dan sebagainya. Tapi mereka cuma perlu cari alasan, itu je. Alasan ini untuk memperbodohkan orang yang sudah sedia ada bodoh. Sudah sedia ada bodoh, mereka bodohkan. Mereka anggap mereka ini sebagai mangsa atau victim, mangsa. Walau kita tengok mereka bunuh siapa? Siapa bunuh siapa? Berapa orang mereka mati dan berapa orang mereka telah mati, bunuh orang. Tapi begitu cari dia punya kaedah orang kafir khususnya Yahudi, cari satu alasan. Dan hari ini mereka cari macam-macam alasan. Untuk mentabrirkan atau menjustifikasikan perbuatan kufur mereka. Yang paling mereka benci ialah orang solat. Sebab itu tuan-tuan tengok, Baitul Maqdis mereka halang orang solat. Pada orang nak solat, dah cek senjata tak ada, apa tak ada, cek umur pula. 40 tahun ke bawah tak boleh. Mesti 40 tahun ke atas. Sampai satu tahap, umur 60 je boleh naik masuk. Dia punya jahat halang masjid. Tuan-tuan tak pernah lagi orang Islam halang orang masuk gereja. Tak pernah. Dia halang untuk mereka masuk tempat ibadat mereka. Masuklah. Tak pernah dihalang. Sejauh Islam tak pernah menunjukkan mana-mana orang Islam yang pernah mengalah. Hatta merobohkan rumah ibadat mereka pun tak dibenarkan. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Bila salah seorang padri menghantar surat pada Umar bin Abdul Aziz. Bila masjid berdekatan dengan gereja, meminta supaya diruntuhkan gereja untuk pembesaran masjid. Oleh penguasa ketika itu. Maka dirobohkan sebahagian binaan kanisah atau gereja bagi membesarkan masjid kerana keperluan umat Islam. Maka padri ni hantar surat pada Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bin Abdul Aziz menghantar surat kepada kabinet Islam supaya robohkan masjid itu. Kerana mengambil tanah dia, jangan ambil. Walaupun keperluan orang Islam ada. Dan bina semula sebagaimana kamu robohkan. Sampai macam itu sejarah Islam yang menunjukkan bagaimana kita tak dibenarkan merobohkan. Nak roboh, diroboh sendiri. Tak ada dalam sejarah Islam, orang Islam rampas gereja buat masjid. Atau masjid Ayah Sofia. Yang mana masjid Ayah Sofia dijualnya. Gereja itu jual. Dan Muhammad Al-Fatih membelinya. Dan kemudian mewakafkannya. Kata bila sekitar beberapa tahun lepas Ayah Sofia dibenarkan untuk solat. Kerana kes itu dimasukkan di Mahkamah Turki. Untuk melihat kembali status Ayah Sofia ni apa. Akhirnya mereka jumpa satu surat perjanjian lama. Yang ditangani oleh Muhammad Al-Fatih tentang masjid ini telah dibeli oleh Muhammad Al-Fatih daripada orang-orang Kristian. Lalu diwakafkan untuk jadi masjid. Akhirnya Mahkamah Besar di Turki pada zaman Erdogan ni membenarkan ia kembali pada status asal masjid. Sebab ada surat Allah pertemukan. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Masjid Ayah Sofia, surat pajakan atau pewakaf tu dia letak depan-depan pintu. Boleh baca. Dulu tak ada, dia letak. Dia jumpa penemuan baru, bukti baru. Supaya orang tahu, orang Islam tak jadikan gereja itu masjid. Tak ada. Orang Kristian dah terkenal perangai dia jual gereja. Dah terkenal perangai dia. Even kat UK, mereka jual gereja. Agak-agak maintenance dia masalah, mereka pun jual. Sebab gereja dibina oleh individu dan dia pemilik individu. Ada seorang peninju. Dia buat gereja. Untuk letak anak-anak, luar nikah dan sebagainya. Dan bila dia duit tak cukup, dia pun bertinju balik. Cari duit. Berbeza dengan masjid. Masjid ni tuan-tuan. Walaupun namanya individu, dia tak boleh jadi milik individu tu. Dia menjadi milik Allah. Maka semua orang bertanggungjawab. Dia mungkin dapat pahala kerana dibina. Ni duit dia belaka. Tetapi secara hukum, dia menjadi milik Allah. Dia tak jadi rumah dia. Itu namanya rumah Allah. Akhir semua orang Islam bertanggungjawab. Tak ada pun kita dengar dalam sejarah orang jual masjid. Tak ada. Yang kita dengar orang bina masjid. Yang kita dengar orang menyumbang arah masjid. Tapi gereja, cerita jual gereja, atau cerita jual biara, itu benda biasa. Begitu umat Islam, begitu menjaga hak mana-mana orang-orang bukan Islam. Tetapi bila kita melihat bagaimana kebencian orang kafir terhadap orang Islam yang sembahyang. Di India, puluhan masjid dirobohkan.
Dirobohkan. Didakwa ini tempat kelahiran Tuhan mereka lah, berhala mereka lah. Maka ini Masjid Babri. Kemudian yang terkini ada beberapa buah masjid lagi. Dan siasat merobohkan masjid menjadi politik Modi. Mana-mana masjid mereka bakar dan sebagainya. Seperti itu mereka lakukan. Lalu mereka dakwa orang Islam buat dengan dakwaan-dakwaan palsu. Kononnya orang Islam dah robohkan tempat ibadat. Mereka dah binakan masjid. Betul tak ada satu pun masjid dibina atas rumah ibadat orang lain. Tidak ada. Semuanya dibina di atas, kita katakan, hak pemilik, hatta kita kat Malaysia. Kalau tengok ramai banyak yang buat tempat-tempat ibadat ini di tanah haram. Pun tak dirobohkan kerana masih lagi menjaga hak mereka. Ni orang kafir yang buat kuih-kuih di tanah haram. Buat. Pun tidak dirobohkan melainkan kalau tanah tu memang nak sangat, terpaksa. Berarti bagaimana orang Islam jaga je benda tu. Tapi kalau berlaku pada orang Islam, bina masjid tanah orang, pasti dirobohkan. Lepas itu telah disyaratkan bersyarat. Di sini kita lihat bagaimana orang Islam diperintahkan menjaga solat. Dan Allah dalam ayat ini juga menyebut bagaimana orang kafir memusuhi solat. Dan memusuhi tempat solat. Dia musuh solat dan musuh tempat solat. Dan tak satu benda yang bukan pelik kalau berlaku perang, masjid menjadi sasaran utama. Bagaimana yang di Gaza. Perang, masjid menjadi sasaran utama. Dia bom, dia letupkan, dihalang orang Islam masuk masjid. Begitu mereka lakukan pada setiap umat Allah kerana benci melihat orang solat. Dan itu Allah akan memuliakan orang solat akhirat kelak. Memuliakan orang yang sujud kepada Allah dan menghina orang yang tak pernah sujud. Dengan perintah supaya sujud di hadapan Allah sebagai satu kemuliaan kepada yang beriman dan sebagai satu penghinaan kepada orang kafir dan orang-orang yang melakukannya dengan riak dan sombong di dunia dahulu di kalangan munafikin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.